Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Semoga semuanya sihat dan telah pun bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini melalui program Kelantan Ikhlas bersama dengan saya, Cikgu Nik Anita binti Nik Ahmad dari SMK Hamzah 2 Machang Kelantan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 3. Zap! Baiklah semua, setelah kita menyaksikan video itu tadi, agak-agaknya apa yang dilakukan oleh kanak-kanak itu tadi? Ya, hari ini kita akan pelajari satu lagi tajuk baharu bagi bidang komunikasi seni visual, iaitu tipografi. Tipografi, apa itu tipografi? Okey, kita akan pelajari tajuk ini sebentar saja lagi. Sebelum itu, anda semua perlulah tahu apakah yang akan dicapai dalam kelas kita pada hari ini. Ya, pada hari ini saya berharap anda semua dapat menjelaskan definisi tipografi di samping memerihalkan tentang tipografi dari aspek 1. Aplikasi tipografi, 2. Jenis muka taip, yang ketiga klasifikasi muka taip dan yang keempat teknik tipografi ekspresi. Baiklah, sekarang kita lihat apakah definisinya. Tipografi. Mesti ramai yang tak sabar-sabar kan? Untuk pengetahuan anda semua, perkataan tipografi ini berasal daripada dua perkataan Greek, iaitu typos dan graphikos. Typos bermaksud tanda ataupun huruf, manakala graphikos pula bermaksud melukis. Jadi, di sini kita boleh simpulkan tipografi ini merupakan antara kemahiran seni dan teknik dalam menghasilkan dan menyusun jenis muka taip dalam bentuk tulisan agar jelas, mudah dibaca serta menarik untuk dipaparkan. Baiklah murid-murid semua, mengapa agaknya tipografi ini perlu dipelajari? Dan apakah kepentingan aplikasi tipografi ini? Untuk pengetahuan semua, aplikasi tipografi ini berkait rapat dengan keperluan komunikasi, pemahaman terhadap kaedah tipografi serta penggunaannya yang betul membolehkan komunikasi dilakukan secara berkesan. Bagaimana komunikasi ini berlaku? Komunikasi akan berlaku apabila penggunaan tipografi ini digunakan untuk menyampaikan mesej
kepada seseorang ataupun audien. Untuk pengetahuan anda semua, tipografi ini bukan sahaja terdiri daripada huruf, tetapi juga termasuk simbol, nombor dan ornamentasi. Ornamentasi ini mesti anda tak tahu kan? Okey. Seperti yang anda dapat lihat dalam slide, ornamen adalah sesebuah hiasan yang diberikan pada satu bunyi atau kelompok nada atau bunyi yang merupakan hiasan dari satu nada. Contoh yang lebih jelas anda boleh lihat adalah pada simbol-simbol dalam muzik. Sekarang, kita mengenal pula jenis-jenis tipografi. Ada beberapa jenis tipografi iaitu huruf besar, capitals, huruf kecil, lowercase atau small caps, nombor, simbol matematik dan simbol-simbol lain. Contoh-contohnya boleh anda lihat dalam slide yang dipaparkan. Jom kita lihat apakah jenis-jenis tipografi tersebut. Setelah kita mengenal jenis-jenis tipografi, sekarang kita lihat pula klasifikasi tipografi. Klasifikasi tipografi ini adalah bertujuan mengenal gaya dan ciri-ciri khas yang terdapat dalam sesuatu tipografi ataupun muka taip. Terdapat 6 jenis klasifikasi muka taip, iaitu all style, sans serif, slab serif, modern, transitional, script atau italic. Baiklah murid-murid, sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, anda semua perlu tahu apa itu serif dan sans serif. Cuba lihat di dalam slide tersebut. Serif adalah strok tambahan kecil yang terdapat pada huruf sama, ada menegak atau mendatar. Muka taip yang tiada serif pula kita panggil sebagai sans serif. Ini contoh huruf F dan T yang mempunyai serif dan yang tidak mempunyai serif. Jelas kan? Sekarang kita lihat pula secara terperinci klasifikasi tipografi yang saya sudah sebutkan tadi. Okey, kita mulakan dengan all style. Bagi muka taip daripada gaya ini, ciri asasnya adalah mengekalkan reka bentuk daripada lukisan teknikal secara manual. Ciri-ciri all style termasuk huruf ini mempunyai bentuk serif yang bersudut tumpul, strok yang tidak terlalu nipis dan kurang kontras. Antara contoh muka taip dalam kumpulan ini adalah Grammont dan Caslon. Seterusnya pula ialah transitional. Gayanya terhasil daripada modifikasi daripada muka taip all style dan mempunyai gabungan ciri-ciri yang terdapat pada all style dan modern. Antara contoh muka taipnya adalah Baskerville dan Century School Book. Seterusnya, kita lihat pula jenis muka taip daripada gaya moden. Untuk muka taip jenis ini, ia mempunyai ciri yang agak radikal berbanding dengan all style dan transitional kerana struknya tebal dan nipis sangat kontras di samping hurufnya juga mempunyai serif yang lurus serta paksi yang menegak.
Antara contoh muka taip daripada klasifikasi ini ialah Bodoni dan Tiffany. Baiklah, kita lihat pula klasifikasi tipografi slab serif. Slab serif ini mempunyai ciri strok serif yang ketara dan tebal untuk digunakan bagi tujuan hiasan sahaja kerana mempunyai ciri kebolehbacaan yang rendah. Antara contoh muka taip ialah Rockwell dan Egyptian. Seterusnya, kita lihat pula klasifikasi tipografi sans serif. Seperti penerangan saya sebelum ini, murid-murid, muka taip gaya ini tidak mempunyai serif. Sans serif juga mempunyai saiz rekaan strok yang sama dan berbentuk geometri. Bentuknya juga ringkas dan mudah dihasilkan. Antara contoh taip muka taipnya ialah Arial dan Helvetica. Murid-murid, akhir sekali ialah skrip atau italik. Klasifikasi tipografi ini diilhamkan daripada strok yang dihasilkan oleh brus atau pena dan kadang-kadang terlihat seperti tulisan berangkai yang bersahaja. Ia mempunyai dua ciri rekaan iaitu casual ataupun formal. Antara contoh muka taip ini ialah Great Waves dan Edwardian script. Baiklah murid-murid semua, kita telah pun mengenali tentang definisi tipografi, jenis-jenis tipografi dan juga klasifikasi tipografi. Kali ini kita pelajari pula teknik tipografi ekspresi. Contoh tipografi ekspresi ialah onomatopia, konotasi type, personifikasi type dan juga figura type. Kita lihat dulu teknik onomatopia. Ya, onomatopia ini merupakan pembentukan kata yang meniru bunyi semula jadi bersama aksi yang dikaitkan. Contohnya, bam, boom dan lain-lain. Biasanya, teknik ini sering digunakan dalam seni komik bagi memberi kesan dan ekspresi kepada pembaca. Bayangkan, jika perkataan boom ditulis dengan gaya yang biasa, sudah pastinya perkataan itu tidak memberi impak yang sempurna jika dilihat. Sekarang kita lihat pula teknik tipografi ekspresi yang mana dikenali sebagai konotasi type. Konotasi type ini digambarkan sebagai gambaran positif dan negatif yang berkaitan dengan hubungan emosi yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Contohnya, cuba anda lihat pada paparan slide ini. Perhatikan perkataan love dan hate. Ini ditulis dengan pelbagai gaya. Baiklah, daripada pengamatan anda, gaya yang manakah sesuai untuk perkataan love dan hate bagi memberikan konotasi yang tepat kepada maksud perkataan tersebut? Sudah tentulah yang pertama kan? Dan kedua, dilihat sesuai untuk perkataan love. Manakala yang keempat pula sesuai untuk perkataan hate. Sekarang, kita lihat pula personifikasi type. Teknik ini memberikan sifat dan kualiti yang terdapat pada manusia kepada sesuatu perkataan. Contohnya sejuk, panas dan sebagainya. Murid-murid,
Sifat-sifat manusia atau benda hidup ini digambarkan dalam muka taib itu untuk memberikan maksud yang sebenar perkataan. Teknik ini dapat menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Cuba lihat contoh-contoh perkataan yang diberi di dalam slide ini. Kita lihat contoh perkataan Elmond Snow. Karakter sejuk dengan imej seperti salji diletakkan pada huruf muka taib bagi memberikan lagi impak yang berkesan kepada maksud perkataan tersebut. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Bagi figura taib pula, teknik ini menghasilkan bentuk figura. Dengan menggunakan reka bentuk muka taib serta komposisi muka taib di dalam gubahannya. Pelbagai muka taib yang akan disusun serta diolah sehingga memperlihatkan imej figura. Contohnya boleh dilihat dalam slide ini. Ya murid-murid, bagaimana murid-murid semua? Adakah masih boleh teruskan ataupun kita berehat seketika? Ya, saya berharap anda semua sudah pun jelas dengan penerangan sebentar tadi. Sekarang, kita akan menjalankan pula eksplorasi seni bagi tajuk ini dengan memilih teknik tipografi ekspresi muka taib. Sebelum itu, murid-murid perlulah menyediakan beberapa alatan dan bahan seperti majalah lama, surat khabar, gunting dan gam dan juga kertas lukisan. Cara-cara penghasilan figura taib dapat kita lihat melalui video yang saya sediakan ini. Murid-murid, mula-mula potong pelbagai jenis huruf yang terdapat di dalam majalah ataupun surat khabar. Anda juga boleh memilih huruf daripada pelbagai saiz. Setelah huruf digunting, anda bolehlah membuat lakaran imej figura yang ingin dihasilkan. Lakaran dibuat hanyalah untuk panduan anda sahaja. Jangan lukis terlalu terang tau. Kemudian, susun huruf-huruf yang digunting seperti tadi supaya sesuai dengan imej yang hendak dihasilkan. Huruf tadi perlulah ditampal dengan menggunakan gam. Pastikan proses menggam tersebut dilakukan dengan cermat supaya hasilnya tidak comot. Ya, kita lihat di situ supaya hasilnya tidak comot. Susunlah sehingga selesai.
Okey, setelah selesai, inilah hasilnya. Mudah kan? Selamat mencuba. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Teruskan berkarya dan jumpa lagi di dalam slot-slot yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sehingga berjumpa lagi. Bye.